ataupun orang yang buat campuran baju. Untuk hari ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan bagaimana nak buat campuran baju. Ini bukan contoh, mana contoh sebenar buat baju. Kita buat yang 4. Yang dalam A ni 4 bahan, B bakinya. Okey, saya akan buat satu-satu untuk supaya tuan-tuan mudah faham. Tetapi tuan-tuan naklah buat catatan selepas ini. Okey, berat bagi setiap bahan yang akan kita gunakan. Boleh? Jangan lupa sediakan pen, sediakan kertas, sebab saya nak tuan-tuan yang hadir khusus pada hari ini catat formulasi baja yang saya akan ajar pada hari ini, timbang. Sebab hanya yang ikut kursus saya sahaja akan dapat formulasi ini. Okey, yang paling beza sekali apabila kita buat formulasi baja. Contohnya lah, kalau kita buat baja untuk pokok jenis berbuah, selalunya K-nya lebih tinggi. Contoh, K-nya ialah 320 ppm. Macam itu. Tapi kalau untuk sayur daun, cuma 280 ppm K. Tapi kalau untuk sayur daun pula, N-nya tinggi, 320 ppm. Contohlah 300 ke 320 ppm N. K-nya rendah. K-nya rendah. Kalau K biasa pakai 300, kita rendah. K-nya rendah daripada N. Yang membeza sekali, yang paling ketara sekali ialah N dan K. Selalunya P dia tengah-tengah, lebih kurang. Itu yang dimaksudkannya. Satu lagi panduan. Kalau kita lebih detail lagi, ialah setiap unsur yang kita nak bekalkan, dia ada peranan tertentu. Contoh N ialah untuk pertumbuhan pokok dan juga untuk kehijauan daun. K untuk antibody pokok dan juga untuk buah. P ialah untuk akar dan juga untuk galakkan pokok keluar bunga. Macam gitu. Okey. Kalsium dan boron tadi untuk pucuk. Lebih pada pucuk, termasuk kebanyakan trace element lebih pada rangsang pucuk-pucuk baru semua sebagainya. Okey. Secara ringkasnya itu. Sebab itu kita kena beza-bezakan. Yang paling senang sekarang ni kita buat baja 2 je. Untuk sayur daun ataupun baja buah. Jadi yang ini ni tentukan pada formulasi yang kita mula-mula tadi, ppm yang kita nak cipta. Barulah nanti dapat kira beratnya. Okey. Tadi yang bagian itu sebenarnya semua untuk jenis tanaman. Yang saya beri tadi untuk semua jenis tanaman. Fungsinya, unsur-unsur ini fungsi pada tanaman sama. Okey. Contohnya lah kebanyakan trace element, contoh kalsium dan boron untuk bahagian pucuk dan sebagainya. Untuk tanaman cili begitu, untuk tanaman lain pun sama juga. N untuk pertumbuhan sama juga. P untuk bunga, akar dan bunga, pokok, mana-mana pokok pun macam gitu juga. Kalau K untuk buah sama ya. Pokok durian ke, pokok jagung ke, pokok melon, pokok cili, pokok sayur sama juga. Okey. Tetapi jangan pula kita cakap pokok sawi, sayur daun, dia tak ada buah, tak payah bagi K. Tak boleh. Dia mesti ada sumber. Cuma perbezaannya ialah jumlah saja. Jumlah ppm yang kita nak olahkan dia untuk buat baja. Tuan-tuan, kalau apa ni boleh guna formulasi baja ini. Okey, tadi sebagai contoh yang saya terangkan, saya ada terakan pada skrin. Okey. Contoh yang pertama tu set A tadi ada kalsium nitrat dan ferrum. Contoh yang kedua set A ni mengandungi kalsium nitrat sahaja. Contoh yang ketiga, dalam set A ni ada kalsium nitrat, ada ferrum dan juga ada amonium. Dan set yang keempat ada 4 bahan. Yang ini ni kalau tak salah saya
mengikut formula Haglund. Hougland. Haglund. Haglund dia buat 4 dalam set A. Yang B ni yang lain-lain bahan masuk dalam B. Okey. Baik. Contoh formulasi baja. Contoh formulasi baja kat sini saya tengok. Okey. Ini saya ambil contoh. Baja ni baja sebenar ni. Cuma saya tak bagi tahulah dia punya brand. Okey. Kat sini kalsium nitrat A 21 kg. Ferrum hektar 380 gram. Kemudian bahan-bahan yang lain timbang masuk kat dalam B. Okey. Ini contoh. Tapi kita tidak timbang ikut ini. Ini kalau perkiraan saya untuk negeri sejuk. Kemudian ni contoh yang lain lagi. Ini ada salah satu pengusaha tanaman cili api, tak salah. Dia guna formula ini. Okey. Dia guna formula ini. Iaitu kalsium dia 21 kg. Ferrum hektarnya 380 gram. Yang lain-lain masuk dekat B. Okey. Yang ketiga, ni ada satu lagi. Ni salah satu pengusaha di Cameron Highland. Dia guna formulasi ini. Kalau nak cuba boleh, tak ada masalah, boleh guna. Ini contoh. Tapi hari ini kita akan belajar untuk buat formulasi daripada saya lah. Okey. Daripada saya. Sudah sedia untuk saya buat timbangan. Saya akan buat satu-satu supaya tuan-tuan dapat catat dan macam mana benda ini terjadi. Okey, set A, saya buat satu-satu. Set A catatkan seperti ini. Yang pertama, kalsium nitrat 9.5 kg. 9.5 kg. Catat dulu. Okey. Yang kedua, ferrum hektar. Okey, 100 gram. Yang ketiga, amonium nitrat. Setengah kilo ataupun 0.5 kg. 0.5 kg. Dan kalium nitrat 1.5 kg. 1.5 kg. Okey. Boleh dapat? Saya ulang balik. Bahan untuk A, untuk kita punya khusus pada hari ini ialah kalsium nitrat 9.5 kg. Amonium nitrat setengah kilo, 0.5 kilo. Yang ketiga, ferrum hektar 100 gram. Dan yang keempat, kalium nitrat 1.5 kg. Sebelum tu saya nak tahu, kalau buat ni untuk trace element, tuan-tuan kena ada timbang digital. Untuk timbang baja trace element kena ada timbang digital. Sebab dia memerlukan timbangan yang ringan. Okey, contoh nanti amonium molybdate ni kita timbang ialah 0.2 gram aja. Jadi tak boleh pakai timbang yang kilo-kilo ni. Baik Okey, sekarang ni saya satu-satu. Saya akan timbang untuk buat set A. Baik. Okey, ni set A. Kita akan buat set A. Ni kalsium nitrat. Okey. Kalsium nitrat selalunya dia dalam bentuk biji macam ini. Okey. Kita masuk dalam sini. Kalsium nitrat 9,5 kilo.
Okey. Kalsium nitrat 9,5 kilo. Okey. Dapat. Serum ETA. Serum EDTA 100 gram. 100 gram. Okey. Jadi ini kita timbang menggunakan timbang digital. Okey, saya ringkaskan. Saya dah timbang 100 gram. Selalunya yang kedua saya letakkan ini letak di tengah-tengah. Letak di tengah-tengah. Okey, 100 gram serum amonium nitrat. Amonium nitrat berapa banyak? Setengah kilo. Timbang. Okay. Amonium nitrat setengah kilo, 0,5 kilo. Ialah potassium nitrate. Potassium nitrate 13,5046. Okey, yang ini kita timbang dia 1,5 kilo. Ini rupa potassium nitrate. Okey. Potassium nitrate 1,5 kilo. Okey. Dah siap. Ni baju A je. Lepas tu ni kita boleh seal. Dah siap. Kalau nak seal lah. Okey. Siap baju A. Okey, untuk campuran baja B pula. Campuran baja B. Okey, apa dalam B? Okey. Yang pertama kalium nitrat. Kalium nitrat 5 kilo. 5 kilo kalium nitrat. Yang kedua kalium sulfat. Kalium sulfat ataupun SOP setengah kilo. Setengah kilo. Yang ketiga magnesium sulfat. Magnesium sulfat 5 kilo juga. 5 kilo. Yang keempat tu apa ni, MKP. MKP 2 kilo. MKP 2 kilo. Lepas itu trace element. Trace element. Okey, yang pertama sekali zinc. Zinc 30 gram. Yang kedua Mn 30 gram. Yang ketiga cuprum. Cuprum 4 gram. 4 saja. Yang seterusnya boron 75 gram. 75 gram. Dan seterusnya MO, molybdenum, ammonium molybdenum 2 gram. 2 gram. Mula-mula kebiasaannya buat timbang baja tak boleh silap. Tak boleh silap. Kalau silap aja kita jangan gunakan, tapi kita tabur pada tanah lah biasa. Okey. Baik. Okey. Potassium nitrate 5 kg. Ini magnesium 5 kg. Jadi kita tambah dia akan jadi 5 kg lah. Okey. Dah dua. Okey. Lepas itu kebiasaannya lah yang saya gunakan. Saya akan timbang ni. Okey. Contohnya macam ini, saya dah buat campuran. Saya masukkan semua trace element. Okey. Yang ini ni apa dia? Tadi yang pertama ZN dalam ni. ZN 30 gram. Mn 30 gram. Copper 2 gram.
Boron ni soluble 75 gram. Kemudian molybdate MO 2 gram. Dan okey. Ya. So ada dua bahan lagi yang kita belum timbang. Yang ini. Okey. Iaitu MKP ataupun monokali fosfat sebanyak 2 kilo. Okey. MKP 2 kilogram. Dan satu lagi yang terakhir. SOP. SOP ataupun konsentrasi. Ini gunanya untuk kualiti buah. Ini lebih kurang setengah kilo. Okey, SOP ataupun kualiti setengah kilo. Okey. Dah, siap. Kecil ataupun besar. Okey. Baja untuk B. Baja yang kita buat pada hari ini ialah, kalau ikut perkiraannya, kita boleh cairkan dia menjadi 10 hingga 15,000 liter cairan. Okey, 10 hingga 15,000 liter cairan. Ini kita panggil dia baja AB yang asal. Dia dalam bentuk campuran garam mineral. Campuran garam mineral. Lepas tu baru kita larutkan, dia jadikan air untuk buat larutan stok. Tuan-tuan kena ambil tong seperti ini, lebih kurang 50 liter. Okey, 50 liter ataupun 12 galen. Macam ni. Kena ada dua lah. Satu untuk A, satu untuk B. Kaedahnya, sediakan, masukkan air setengah. Masuk setengah, jangan masuk penuh. Setengah je. Ambil satu beg ni. Satu beg ni. Masuk dalam ni semua. Dia tak, oleh kerana dia dalam bentuk campuran, tuan-tuan tak boleh kedok ambil sikit-sikit. Kena satu beg masuk. Semua masuk dalam ni. Lepas tu kacau. Kacau sehingga larut semuanya. Dah larut semuanya, top up air sampai penuh. Penuh betul. Okey, macam tu. Okey. Begitu juga dengan A. Dengan A, kena ambil satu tong yang berbeza, yang sama saiz dengan untuk kacau B. Gunakan bekas yang sama saiz, isi air setengah, masukkan satu beg baja A semua sekali. Tidak boleh ambil sedikit-sedikit kerana ia dalam bentuk campuran, dia tidak sekata. Masuk dalam ni. Kacau, larutkan. Bila dah semua larut, top up air sampai penuh. Jadi kita dapati satu A, satu B sama jumlahnya. Okey, untuk ini saya nak maklumkan, ini pun ada juga peserta ataupun yang lain selalu bertanya dengan saya, ini untuk berapa liter cairan? Untuk 50 liter ke 100? Terpulang. Kalau tuan-tuan nak campur ni, satu beg tadi nak jadi 50 liter A, B pun 50 liter. Nak jadikan dia 100 liter A, 100 liter B pun boleh, sama. Ini penyediaan larutan stok sahaja. Tapi kalau macam standard, saya guna macam ini, macam ni. Jadi kalau tuan-tuan guna contoh yang ini, 50 liter A, 50 liter B. Kacau, yang paling penting sekali, A dengan B sama banyak. Yang kedua, semua larut. Bukannya jumlah air. Bukannya jumlah air, tapi yang paling penting semua sekali terlarut. Yang kedua, jumlah A dengan B sama banyak. Okey. Lepas kita kacau dah larut semua, biarkan dia selama 12 hingga 24 jam. Hari ini kita buat
besok baru boleh guna. Esok baru boleh guna. Kalaulah tuan-tuan ikut cara yang saya buat macam ni tadi ni, bancuh dalam 50 liter A, 50 liter B, kemudian agak kacau, simpan sampai esok boleh guna. Nisbahnya kalau tak ada meter pengikat lah. Kadar penggunaan umum ialah 1 liter A, 1 liter B, 200 liter air. 1 liter A, 1 liter B, 200 liter air. Itu kalau bancuh dalam 50 liter A, 50 liter B. Tapi kalau tuan-tuan bancuh gelutong biru yang besar, jadi 100 liter A, 100 liter B, kalau gunanya ialah 1 liter. Kadarnya ialah 1 liter A, 1 liter B, 100 liter air. Sebab dia cair. Kalau tuan-tuan bancuh pekat, dia pekat. Okay. Kan kita tanya air yang boleh digunakan untuk melarut, air hujan ke ataupun air pipe. Boleh je guna air pipe. Setakat pengalaman saya, kalau di Johor air pipe tak ada masalah. Memang mengandungi klorin sedikit, tapi itu tidak jadi masalah. Boleh guna air pipe. Guna air hujan lebih bagus, guna air perigi lebih bagus. Tapi kalau guna air parit, tolong hati-hati. Sebab kalau di kawasan-kawasan tanah gambut dan sebagainya, dia mengandungi nikel yang sangat berbeza. Setakat air hujan dan juga air pipe SAJ, no problem. Okey. Kalau kita beli baja, memang ada satu A, satu B. Macam tadi saya kata, dia tak boleh jumpa terutamanya tadi MKP dengan kalsium nitrat. Dia kalau jumpa, dia bertindak balance. Jadi baja unsur nitrat tu ada, tapi dia terikat. Dia tak boleh terurai dan tak boleh diambil oleh pokok. Baik itu kena asingkan. Satu. Nombor dua, tadi macam kita campurkan pun ada AB juga. Dan bila kita larutkan tadi, larutan ni sangat pekat, A dan B. Larutan yang pekat ni pun juga tak boleh campur. Dalam keadaan pekat tak boleh campur. Tapi kalau baik tu bila kita nak gunakan, bila nak siram pokok dan sebagainya, kita sediakan air dah terlebih dahulu. Lepas tu ambil stok A, masuk. Ambil stok B, jumlah yang sama masuk. Okey. A dengan B dalam keadaan pekat tak boleh juga. Dia ada berlaku juga balas kimia. Kalau beli baja sendiri dengan buat baja sendiri, berapa perkhidmatan? Lebih kurang 30%. Lebih kurang 1/3 lah, 30 hingga 35%. Satu. Yang kedua tadi, lanjutan daripada tanya kos kan, saya beritahu ya. Kalau tuan-tuan nak buat baja seperti yang saya tunjuk tadi ni, nak beli semua bahan ni, bahan yang bawaan tadi ni, 6 beg ni dia jual 25 kilo per beg. Kalau beli satu beg. Yang track element ni semuanya beli dalam kilo. 1 kilo. Kecuali molybdate lah. Molybdate dia setengah kilo. Yang molybdate setengah kilo ni lebih kurang RM200. Setengah kilo. Mahal dia. Tapi pakai jadi berapa? 2 gram. 2 gram je. Kemudian kalau beli macam itu, yang ni lebih kurang RM48, RM45, RM52, campur beg-beg ni lebih kurang lah RM1,300 dapat semua. Untuk asas lah kalau nak beli semua. Okey. Untuk ini dapatlah, untuk permulaan kita boleh buat 2 set. Kemudian dah banyak lagi yang lain tu kena top up. Amonium nitrat. Macam mana dia dapat 34%? Dia berdasarkan kepada formula dia. Ini 34% N. Okey. Macam mana dapat 34%? Ialah daripada formulasi berat atom. N berapa? N 14, H41. Kemudian nitrat, N lagi campur dengan oksigen, kalikan. Dia akan dapat mesti sama. Ini pun dia bundarkan ni. Sebenarnya dia 33 berapa. Okey. Satu lagi, tuan-tuan tengok dekat sini. Okey, saya fokus. Dia berbeza-beza. Kalau dekat sini dia tulis potassium oxide, maknanya K2O. K2O dia ialah 51%. 51%. Tapi kalau dalam pengiraan untuk buat baja AB ni, baja hidroponik, kita kena convert. Bukan K2O, kita kira K saja.
Jadi K dia ialah 41%. 40 something lah. Jadi sebenarnya K nya ialah 41%. K2O 51%. Ada beza. Macam NPK 15. N tu betul 15. P2O5 bukan. P2O5 15%. Tapi kalau P sebenarnya 6.7% saja. K dia 15%. Itu K2O. Tapi K nya baru 11. Sikit aja. Okay. Dia bukan masalah tu. Kalau sebut nama je, confirm peratus mesti sama. Cuma kita tengok K2O ke K. Kalau boron B203 ke B2 saja, atau B20HOH dan sebagainya. Ikut formulasi. Yang paling penting tengok B dulu. Okey? Okey, baik. Akan kita tanya yang pertama, warna standard tak? Standard. A mesti dia kuning ataupun coklat sebab ada warna serum. Ada serum. Yang B dia jernih ataupun kebiru-biruan sikit sebab ada copper. Itu warna standard. Okey. Lain lah kalau dia tukar B tu jadi A jadi B, tapi dia tetap warna macam tu. Okey. Yang kedua akan kita tanya berapa lama expired date. Okey. Kalau masih dalam beg macam ini campuran, tak kisahlah ada tahun ke 2 tahun ke 5 tahun gitu jugalah. Tak ada expired. Macam tu je. Asal dia masih dalam asal, tapi selalunya dia akan jadi mengeras sedikit lagi. Tapi kalau dah larutkan, jadi A dan B tadi, stock solution dia lebih kurang 1 tahun. Kalau simpan dalam keadaan yang baik. Kemudian kita tutup macam ni, kita letak tempat teduh setahun tak jadi masalah. Tapi kalau dah lebih sangat, selalunya adalah sedikit terjejas. Okey. Tapi kalau benda ini tuan-tuan letak di luar kena pancaran matahari, selalunya ada sebahagian dia meruap. So ada sedikit perubahan nisbah kandungan nutrien dia. Okey. Ingat tadi lepas bancuh biarkan 24 jam ataupun semalaman baru kita boleh guna untuk lautan stok. Sebenarnya bagi yang saya buat ni, saya buat general, umum aja. Tapi lebih cenderung kepada sayur buah. Okey, untuk cili memang okey, melon ke apa semua okey, semua boleh pakai. Tapi untuk sayur daun pun boleh guna. Untuk sayur daun pun boleh guna juga. Okey. Contoh. Untuk tanaman melon guna formulasi ini. Tapi nanti bila 10 hari terakhir sebelum harvest, kita perlu tambah, jangan campur dalam stock solution, tambah dalam tangki nutrien kita dengan potassium nitrate atau potassium sulfate. Untuk tangki 600 gallon tambah lagi 1 kilo untuk kualiti buah. Macam itu. Kalau untuk tanaman cili juga sama je formulasinya, tapi bila pokok dah berbuah, yang bagusnya trace element tadi tuan-tuan doublekan. Lepas tu mainkan dengan nitrogen dan juga air. Untuk pokok terus survive dengan cantik dan merangsang pucuk serta pembuahan yang bagus. Yang itu saya dah sentuh dalam kursus petigasi tanaman cili yang lepas. Jadi itu khusus untuk tanaman dia ada sedikit. Tapi kalau untuk guna general boleh guna. Dan setengahnya saya punya klien guna bagi AB ni untuk sembuh kelapa sawit pun ada. Saya tanya juga kadar yang kita buat tadi berapa lama. Okey, kadar tadi yang saya gunakan untuk cili 150 pokok satu musim. 4 bulan lah. Maknanya untuk boleh tahan 4 bulan. 150 pokok cili 4 bulan. Kalau pokok melon 100 pokok. Untuk 100 pokok. Kalau dari segi jumlah air pula, kalau jumlah yang tadi tu ikut perkiraan saya ialah untuk 10,000 liter cairan. Tapi tanaman cili boleh sampai 15,000 liter. Sebab pada mula-mula kita guna cair. Lepas tu makin lama makin pekat. Itu jadi bacaannya jumlah air semakin banyak. Kalau daripada pengalaman saya lah, kalau tuan-tuan pakai 600 gallon tu muatan tangki. Air tu sebenarnya 500 gallon aja.
Bila kita ukur sampai dekat water level tu 500 gallon je. Lebih kurang 2,200 liter. Saya syorkan untuk permulaan baja tadi kita dah larutkan dalam tong ini contohnya. Kalau ikut sukatan yang betul lah. Untuk untuk baru tanam melon kita pakai lebih kurang 1.5 1.6 mili simen saja. Jadi memadai guna lebih kurang 6 liter A 6 liter B ataupun 7 liter A 7 liter B saja. Kemudian nanti setiap 2 minggu tambah 1 liter, tambah. Okey. Mula-mula rendah, lepas tu naik. Kalau tanaman melon macam itu. Mula daripada cair, lama makin pekat, sampailah umur dia 55 hari. Umur 55 atau 60 hari, maknanya buah dah berhenti membesar. Pakai baja sama, bacaan lebih kurang 3 mili simen. Tapi dalam tangki nutrien tu, tuan-tuan top up lagi dengan potassium sulfate ataupun potassium nitrate. Dalam tangki tu, ambil air tu kata-kata 1 kilo potassium nitrate atau potassium nitrate masuk dalam tu kata-kata. Supaya K dia sangat tinggi. Jadi kita bila buat macam itu, kita akan mendapati bacaannya 3.5 hingga 38 milisimen. Lepas itu kita lepaskan pada pokok tanaman melon kita, jumlahnya sedikit. Kalau biasanya 10 minit, tukar. Jadi lebih kurang 6 minit. Jadi baja pekat tapi beri sedikit. 10 hari terakhir untuk melon. Untuk apa? Untuk rangsang pembinaan gula dalam buah. Supaya melon kita bertambah manis dan kualiti buah makin solid. Nanti kita akan dapati bila matang kita belah, ruangan dalam tu kecil tapi isi tebal. Okey? Apa dia? Benda ni. Potassium sulfate. Okey? Akan kita tanya, kalau buat hidroponik takung, dalam tu ada masuk je jentik, taruh ubat nyamuk, ebet. Ada masalah tak? Okey, tak ada masalah. Boleh je. Sebab kandungan dia sangat sedikit. Tak ada masalah tentang pokok. Tuan-tuan jangan risau. Okey, tanaman ni dia sangat fleksibel. Dia tahu apa yang dia nak ambil. Okey, sebab baru-baru ni saya pun ada ditanya, bila kita letak baja pokok ni, dia mampu dia ambil. Kita contoh tadi kita guna nisbah dia sekian NPK. Tapi bila kita beri pada tanaman, contoh tanaman cili, tanaman kailan dan sebagainya. Kailan dia ambil yang dia perlu. Potassium cili dia ambil yang perlu. Dia ambil apa yang banyak. Ikut dia. Dia tahu. Dia akan ada perbezaan. Sebab itu kalau kita tanam secara Nutriport, kita dapat bezakan. Okey, tanam air sama, letak tengah panas. Bila tengah panas, kalau musim panas, kita dapati kepekatan memula kita sukat 2.0. Tapi bila letak tengah panas, pokok ambil, semakin lama air itu semakin sikit. Semakin sikit, bila kita sukat, bacaan isi meter semakin pekat. Kenapa semakin pekat? Sebab pokok banyak ambil air. Nutrien dia tak ambil banyak. Tapi kalau musim hujan pula ataupun musim sejuk aja macam ini, kita buat seperti yang sama. Air tinggal, airnya masih banyak lagi. Kita sukat, bacaan isi dia sama. Ataupun kurang pun sedikit. Kenapa beza? Sebab dia ambil makanan banyak, air sikit disimbang. Jadi maknanya jumlah nutrien yang diserap gantung kepada keadaan persekitaran pun dia, jenis tanaman pun dia. Okey, sebenarnya okey, kalau kita tanam tidak guna polybag ataupun tidak guna medium seperti sabut dan sebagainya, tapi kita tanam, titiskan air baja pada tanah ataupun pada batas tanah, adakah peratusnya beza? Nisbah baja yang kita guna sama, tetapi selalunya kuantitinya, maknanya jumlah yang kita beri adalah lebih rendah berbanding guna medium sabut ataupun bukan tanah. Sebab kita gunakan baja AB ni, sebab selalunya medium yang kita gunakan ialah
kosong, tak ada apa-apa. Jadi sebab itu kita beri je baja lengkap. Tapi bila kita titiskan air baja ni pada tanah, dalam tanah itu sendiri telah ada sejumlah nutrien. Jadi jumlahnya taklah sebanyak seperti yang kita beri pada tanah. Lebih jimat. Mungkin 1 atau 2 minggu tuan-tuan beri baja terus menerus. Lepas itu masuk minggu ketiga, minggu keempat, tuan-tuan hanya perlu 2 kali ke 3 kali saja beri air baja. Yang lain beri air saja. Okey, maknanya kita boleh lebih jimat. Mungkin sampai separuh, setengah-tengahnya sampai separuh boleh jimat penggunaan baja. Sebenarnya kalau tuan-tuan nak pergi lebih jauh lagi dari segi keusahawanan pula, tuan-tuan nanti dah tahu formula baja, dah tahu macam mana nak buat baja, tuan-tuan pun boleh berniaga baja. Okey, lebih untung. Bukan zakat tadi 30%, tapi bila macam tadi contoh satu set tadi kita buat, kita jual RM150. Tuan-tuan masukkan, jadikan air macam ni, Lautan Solution, kita timbang-timbang, isi setengah liter jual RM7, dah boleh jadi lebih kurang RM630. 150, jadikan air, botolkan, jadi RM600. Okey, contohlah, itu paling senang. Kalau nak lagi, so boleh diniagakan ataupun sebagainya. Terpulang pada tuan-tuan, yang penting, yang mahalnya ialah ilmu pengetahuan. Okey, sebelum berakhirnya lah, saya ulang balik semula. Mana-mana yang belum ada contact number dengan saya, boleh lepas ni kalau nak keterangan lanjut lagi, boleh hubungi saya melalui call ke, WhatsApp ke, message ke, melalui nombor 016-770-8143. 016-770-8143. Kalau call saya tak angkat, maknanya saya ada urusan, tolong hantar WhatsApp. InsyaAllah pelan-pelan saya jawab. Okey, beri komitmen yang sangat baik dengan soalan-soalan yang bagus. Semoga perkongsian kita pada hari ini akan memberi manfaat untuk kita sama dan boleh bantu. Sebenarnya saya sangat-sangat gembira bersama dengan tuan-tuan kerana sanggup menerima perkongsian daripada saya. Bagi pihak saya ucapkan ribuan terima kasih dan mohon ampun dan maaf sekiranya ada apa-apa dalam penyampaian saya, kekurangan dan sebagainya. Apa-apa nanti lepas ni kita berhubung lagi dengan nombor yang telah saya berikan pada tadi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.